Okay, Assalamualaikum. First time ni kita punya pioneer punya episod lah. Saya Fadal Ilahi. Bersama saya, rakan saya ni. Jadi kalau dalam banking punya industri ni, financial punya ni, ini orang kenal lah ni, Nazri Saidon. So dia amat berpengalaman lah dalam bidang amla, pengalaman haram, very experienced. He was an investigator. So kita nak sembang-sembang pasal benda-benda amla dia lah kan, sebab benda-benda isu lain banyak. Okay, ni Nazri, I tengok lah kat Malaysia ni, ever since 2017 kan, sejak 2017 ni, banyak politician yang terlibat dengan pengulangan wang haram ni tau. So politician ni ada setengah tu prominent kan? So I mean, yeah, this is what kan people trust kan. Lepas tu ni pula kita dengar dah nak election ni sekali dah apa kan. So we trust these people, and these people, some of them, they are very prominent in the society kan. So we boleh komen lah sikit macam mana ni, aware ke tak aware ke kan. Tapi I don't think so lah kan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nazri. Okey, terima kasih Fadal, sahabat lama saya, rakan sebelum saya lama dulu kan. Jadi satu ini isu bila kita cakap tentang ahli politik ni yang berkaitan dengan pengubahan wang haram, jenayah rasuah, sebenarnya saya ingat dia bukan satu perkara yang baru. Bukan hanya di Malaysia, di luar negara pun banyak pihak yang memperkatakan. Cuma kalau kita balikkan, adakah mereka tidak aware atau tidak? Kalau kita ambil dari segi perspektif sebagai individu, semua orang tahu bahawa setiap individu tidak boleh terlibat di dalam rasuah, sama ada ahli politik, pegawai kerajaan, pejabat awam, swasta maupun berniaga sendiri, maupun student. Kita tak boleh terlibat dalam gejala rasuah. Tetapi apa kita lihat sejak akhir ini, apabila ahli politik, orang yang telah diberikan mandat suatu pilihan raya, parti politik yang telah diberikan mandat oleh rakyat untuk mentadbir, sama ada di pihak kerajaan atau pihak pembangkang, menyalahgunakan kedudukan. Jadi itu yang merisaukan masyarakat, bila ramai ahli politik dan pertubuhan parti politik telah dituduh di bawah rasuah, di bawah rasuah dan juga amla kan. Itu pertama. Yang keduanya, dari segi enforcement, kita dapat lihat bahawa satu proactive action has been taken by the MACC. Mungkin saya ingat satu pujian yang diberikan kepada pihak SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, kerana mereka committed untuk menegakkan keadilan, untuk memangkas jenayah pengubahan wang haram, jenayah corruption di Malaysia. Sorry, before you go further kan, ada perbezaan tak dengan pengulangan wang haram ni dengan rasuah? Adakah ada perbezaan? Sebelum kita go further kan, sebab kita cakap tentang pengulangan wang haram, takut orang nanti tak faham. Ya, sebenarnya rasuah ni adalah kesalahan predikat bagi aktiviti pengubahan wang haram. Okey. Rasuah ni adalah satu aktiviti yang illegal, yang tidak sah di sisi undang-undang. Maka apa jua hasil duit daripada rasuah ni, katalah 1 juta duit rasuah ni dibelanjakan, digunakan untuk membeli Harley Davidson contohnya, kereta mewah, Maserati, private jet, yacht dan sebagainya. Aset-aset ni lah kita panggil sebagai pengubahan wang haram. Hasil daripada aktiviti pengubahan wang haram tu, duit daripada duit yang tidak sah tu telah dicucikan. Macam mana dicucikan? Dia belilah properti, rumah, kereta dan sebagainya. Maka bila kita katakan rasuah dan pengubahan wang haram itu, sebenarnya ia tidak lari. Bermakna kesalahan utama dia adalah kerana melakukan aktiviti rasuah. Disebabkan aktiviti rasuah tersebut, pengubahan wang haram, bagaimana pengubahan wang haram itu berlaku? Apabila diubah duit 1 juta daripada duit rasuah tersebut telah digunakan untuk membeli vacation, untuk beli barang-barang seperti saya kata tadi lah, kereta, rumah dan sebagainya. So maka pengubahan wang haram itu adalah dengan kesalahan rasuah dia inline, parallel punya dalam siasatan lah. Bermakna dari segi spirit pengubahan wang haram ini adalah di mana duit itu dibelanjakan. Rasuah adalah kesalahan dia mengambil duit rasuah, itu adalah kesalahan dia. Tapi pengubahan wang haram adalah bagaimana duit yang rasuah ini telah digunakan, telah dibelanjakan. Itu spirit of pengubahan wang haram. Okay. Rasuah ni directly dia ambil duit lah. Okay. Kalau kan banyak ada setengah tu orang tu di award dengan mungkin vacation, dengan material. Itu pengulangan wang haram. Adakah ataupun material ada pengulangan wang haram? Rasuah terima duit secara cash.
Dia rasuah ni dia boleh berlaku sama ada menerima atau memberi dengan intention orang tu akan mendapat benefit. Jadi kalau kita katakan dari segi instrumen, bagaimana rasuah, bentuk rasuah? Selalunya orang kata bentuk rasuah ni dari segi wang tunai, cash. Betul. Kenapa cash? Sebab cash ini dia akan there is no money trail lah. Tidak ada jejak kewangan berlaku. Sebab semua cash. Kalau melainkan macam transfer dalam bank, account bank, transfer to current account dan sebagainya, so ada jejak kewangan tu berlaku. Tetapi kebanyakan orang akan menggunakan cash. Selain daripada cash, dia juga boleh berupa seperti hadiah. Hadiah jam tangan mahal. Dia boleh menjadi sebagai sebuah hadiah, sebuah banglo mewah, sebuah kereta Maserati contohnya, Ferrari, sebuah Harley Davidson, ataupun merupakan juga dengan sebuah hadiah berupa vacation, percutian ke London contohnya, tiket, penerbangan satu keluarga, penginapan semua ditanggung. So ia boleh berlaku di situ juga. Dan dalam masa sama, rasuah selain daripada itu juga, ianya boleh berlaku juga dengan seperti kata tawaran hadiah diberikan berupa wanita kepada lelaki. Itu juga dikatakan sebagai rasuah dengan harapan bahawa walaupun orang kata oh tak apa, kita ambil cash, tetapi disebabkan tawaran hadiah perempuan itu diberikan kepada penerima rasuah tersebut, itu berbentuk hadiah. Hadiah dia adalah seorang wanita. Jadi itu adalah apa dia dianggap sebagai rasuah jugalah. Instrumen-instrumen lain selain daripada hadiah. So I mean what's the difference? I mean penggunaan wang haram, rasuah kan, bagi macam orang kat luar lim dia tak tahu kan Dia macam saya kata tadi. Dia sebenarnya dia interrelated. Rasuah apa kesalahan rasuah? Kesalahan rasuah adalah mengambil duit. Contoh saya mengambil duit, saya in charge dalam bidang procurement. So saya bagi satu projek bernilai 50 juta dengan kontraktor. Macam dengan kontraktor, okay, Mr. A, you give me 1 million ringgit Malaysia sebab saya dah tolong approve projek itu. So dia bagi 1 juta secara cash ya. So aktiviti yang saya ambil duit daripada kontraktor dengan because of my position as a procurement manager, because of itu adalah kesalahan rasuah. Okey, itulah kesalahan rasuah. Kesalahan penggunaan wang haram berlaku pula adalah apabila duit rasuah 1 juta yang saya ambil ni, saya pergi beli sebuah kenderaan Ferrari. Saya pergi beli Harley Davidson. Saya buat donation kepada rumah anak yatim. 100,000 saya serahkan kepada rumah anak yatim. Saya serahkan 100,000 kepada kelab sukan sekolah. Saya dermakan dan sebagainya. Okey. So apabila siasatan dilakukan oleh pihak berkuasa, SPRM dan sebagainya. So siasatan akan melakukan apa aktiviti kesalahan rasuah 1 juta adalah aktiviti daripada rasuah tersebut. Bila saya lakukan, dia tanya di mana duit 1 juta ini telah dibelanjakan, digunakan. Oh, dah digunakan kenderaan, beli kereta Ferrari, Maserati, Harley Davidson. So dalam siasatan kenderaan ini akan dilucuhkan kepada kerajaan Malaysia. Begitu juga dengan donation. Saya telah menermakan 100,000 kepada rumah anak yatim dan kelab kebajikan atau kelab bola contohnya. Takkan ni pun salah sebab kelab kebajikan NGO anak yatim. Betul. Matlamat perubahan NGO dah salah. Aktiviti menderma donation itu tak salah. Tetapi dalam penggunaan wang haram ni dia kali satu je. Source of fund. Sumber dana yang datang daripada mana? Selain mana sumber dana ini datang daripada aktiviti yang haram. Contohnya, saya sedekahkan derma dengan niat ikhlas saya 100,000 kepada rumah anak yatim. Tetapi 100,000 ni sumber dia datang daripada wang haram, daripada aktiviti wang haram rasuah tadi. Maka itu juga akan dilucuhkan kepada kerajaan Malaysia. Macam kita dengar pada tahun lepas kan, a few NGO, badan kebajikan sebagainya telah diserahkan notis oleh pihak SPRM untuk lucuhkan harta. Jadi ramai orang macam ajukan, kenapa lucuhan ini pusat kebajikan, rumah anak yatim dan sebagainya, charities. Betul, charity itu tak salah, derma semua tak salah, cuma source of fund itu. Mengenangkan dia datang daripada duit yang tidak sah, dari aktiviti tak sah. Contoh kata, so maka ini yang disebabkan. Okey, so maknanya bila you terima duit suapan tu, itu adalah rasuah. Betul. Belum lagi pengeluaran haram. Bila dibelanjakan baru dia jadi pengeluaran haram. Okey, tadi cakap tadi example, that's a good example. Okey, macam mana kita nak track down? Okey, contoh macam parti politik ataupun sesebuah organisasi ataupun company, dia dah ada gambar dan account dia dah ada macam okey 100 juta Malaysia. Tiba-tiba pula dia terima ke apa ke lagi 5 juta kan. Macam mana dia nak track down? Mungkin
Sebab dia dah masuk, dia dah jadi merge 165, 150 tak. Mana nak nak confirm kan itu source yang itu ada di Formula One haram ni source. Dia kita tengok macam ya, sebab kita boleh tengok pada money trail dalam dari pihak siasatan enforcement agency. Bila kita menjalankan siasatan, pasti dia akan tengok bagaimana aset itu dibelikan. Contohnya katakanlah dan menggunakan daripada sumber wang haram, katalah dia dah kita bagi masukan yang dia transfer, online transfer atau issue check, so kita tahu duit dia datang